Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak syurga Ustazah? Baiklah. Okey, saya harap semua berada dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, bertemu kembali kita dalam pelajaran pada hari ini untuk pelajaran hadis ya, insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, semua mesti menadah tangan untuk membacakan doa. Jom tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, dengan doa ni ya, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kamu semua ya, senang untuk menerima ilmu, untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Baik. Okey, pada minggu lepas kita sudah pelajari tajuk tajuk apa? Masih ingat lagi tak? Kita dah pelajari tajuk perbezaan Al-Quran dan hadis. Okey, insya-Allah pada minggu ini. Okey, semua nampak tak paparan yang Ustazah lampirkan ni? Okey, jom ikut Ustazah baca tajuk yang kita akan belajar untuk minggu ini. Ikut Ustazah sebut. Kepentingan Al-Quran dan hadis. Kepentingan Al-Quran dan hadis. Insya-Allah. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk kepentingan Al-Quran dan hadis, masih lagi berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Jom ikut sesi penerangan Ustazah. Baiklah, yang seterusnya mari kita tengok apakah isi penting untuk kepentingan Al-Quran dan hadis. Okey, jom tengok yang pertama. Okey, ikut Ustazah baca sekali. Pertama, menjadi sumber rujukan umat Islam. Okey, macam mana? Ya. Seperti yang kamu tahu sebelum ini, saya pernah beritahu dalam pelajaran yang sebelum ini. Okey, Al-Quran dan hadis ni menjadi sumber utama, sumber rujukan untuk siapa? Untuk umat Islam lah. Ya, untuk kita semua. Kita lah umat Islam tu. Ya. Menjadi sumber rujukan ya, dalam semua perkara, dalam semua aspek ya, dalam kehidupan kita. Kemudian kita pergi yang kedua. Dalil dan hujah dalam menentukan hukum. Ya, dalil maksudnya bukti dan hujah ya, ucapan ya, syarahan dalam nak menentukan sesuatu hukum. Di Malaysia para alim ulama dalam menentukan sesuatu hukum bukan boleh main hentam saja ya, ikut suka hati je kita nak letakkan satu hukum, tak boleh. Semuanya berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Para ulama, alim ulama, dia akan berpandukan apa dia? Al-Quran dan hadis untuk menentukan sesuatu hukum. Okey, tengok yang ketiga, memantapkan keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Okey, yang ketiga ni kepentingan Al-Quran dan hadis iaitu dapat memantapkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pencipta kita, dan kepada Rasulullah. Beri Rasulullah ni pesuruh Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak memantapkan lagi iman kita. Dengan adanya Al-Quran hadis ni ya, daripada situ dengan Al-Quran kita boleh baca pengertian setiap ayat Quran, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Okey, manakala dengan hadis kita boleh tahu apa yang Nabi cuba sampaikan kepada kita, apa yang Nabi cuba suruh untuk kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi dari situ boleh memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, insya-Allah. Okey, yang keempat, membentuk akhlak yang mulia. Ya, yang keempat ni dah tentulah ya,
betapa pentingnya Al-Quran dan hadis tersebut dalam kehidupan kita, ya. Ia boleh membentuk akhlak kita, ya, perangai kita, sifat kita, ya, akhlak yang baik-baik, ya, dalam diri kita, boleh membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Ya, dengan adanya Al-Quran, kita dapat tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Allah nak kita jadi macam mana, apa yang Allah suruh, ya. Dengan adanya hadis Rasulullah SAW, ya, kita dapat tahu apa yang Nabi cuba beritahu pada kita 1400 tahun yang lalu, ya. Apakah sifat, contoh, tauladan yang Nabi cuba sampaikan kepada kita. Nabi nak kita jadi macam mana, dengan adanya hadis Nabi ni, jadi kita boleh tahu macam mana akhlak Nabi, perangai Nabi, sifat Nabi, ya. Nabi suka buat apa. Jadi Nabi kan adalah contoh tauladan kita. So dari situ dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri kita, insya-Allah. Dan yang kelima, petunjuk dan panduan kepada manusia. Okey, yang kelima ni masya-Allah, ya. Dah tentulah, ya, Al-Quran dan hadis ni, ya, penting sangat dalam kehidupan kita kerana ia adalah petunjuk dan panduan kepada manusia, ya. Dah tentu, ya, memang sangat penting dalam hidup kita kerana dengan Al-Quran, dengan adanya hadis ni lah, ya, dapat membimbing, dapat menjadi petunjuk kepada kita, ya. Jika ada permasalahan dalam kehidupan kita, Al-Quran hadislah sebagai tempat untuk kita rujuk, ya. Supaya kehidupan kita lebih teratur, insya-Allah, ya. Jadi itu sahaja untuk kepentingan, itu sahaja isi penting untuk kepentingan Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Saya harap kamu faham dalam perangan saya pada kali ini, insya-Allah. Okey, baiklah, yang seterusnya, semua nampak tak paparan yang seterusnya ni? Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Okey, semua dengar dan ikut saya baca sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Maksudnya diriwayatkan daripada Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Allahuakbar. Okey, bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, ya. Dari sini dapatlah kita fahami, ya, nampak Nabi berpesan kepada kita. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan hadis lah, ya. Al-Quran dan hadis. Nabi kata selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ni, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi, insya-Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kehidupan kita akan lebih teratur, ya, lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah akan menuju kekayaan. Insya-Allah kita semua akan masuk syurga, insya-Allah, ya. Okey, seterusnya apa yang kita dapat daripada tajuk pada hari ini? Ya, kesimpulannya, kita semua sebagai orang Islam, kita wajib berpegang dengan dua perkara ini. Apa dia? Dengan apa? Pandai dengan Al-Quran dan hadis, insya-Allah, ya. Nabi dah berpesan pada kita, maka kita wajiblah mengikut apa yang Nabi suruh, ya, ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Jadi apa yang perlu kamu buat pada minggu ini? Seperti biasalah, ya, kamu mesti dengar dan tonton rangkaman video yang saya lampirkan ni, ya. Kemudian sama-sama ikutlah, dengar sekali, ya, semasa kamu menyebut isi penting kepentingan Al-Quran dan hadis, ya. Dan tak perlu saling nota, dan juga tiada tugasan untuk minggu ini, insya-Allah. Okey, saya akan berikan tugasan di lain masa nanti, insya-Allah. Jadi saya harap kamu semua faham dengan penerangan Ustazah untuk tajuk kepentingan Al-Quran dan hadis pada episod kali ini. Jadi Ustazah akhiri penerangan Ustazah untuk kali ini dengan lafaz yang mulia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.